Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya akan mulakan video ini dengan meminta tuan-tuan dan puan-puan untuk subscribe channel YouTube Dr. Amran untuk memberikan saya ruang dan peluang berkongsi pengalaman, meluahkan pendapat dan juga pandangan tentang situasi politik di negara kita pada hari ini. Dan apa yang paling panas tentang politik negara ini pastinya mengenai pilihan raya negeri Sabah yang akan berlangsung pada 26 September akan datang. Dan dalam konteks ini, saya ingin mengulas mengenai tindakan DAP. Kenapa DAP tidak menggunakan logo roket pada PRN kali ini? Apakah sengaja? Apakah ini strategi? Ini saya nak kongsikan. Pada pandangan saya, DAP tidak habis-habis dengan strateginya untuk mengelirukan pengundi. Jadi mereka tidak mampu untuk menggunakan logo roket yang dibenci oleh pengundi bukan Cina di negara ini, dan pada kali ini mereka telah membuat keputusan untuk menggunakan logo warisan dalam kempennya untuk 7 DUN yang mereka tandingi. Kenapa logo warisan? Kenapa tidak roket? Apakah roket tidak dikenali? Apakah roket yang selama ini telah lebih 40 tahun berada di Malaysia tidak dikenali oleh pengundi? Bukan. Mereka menggunakan logo warisan kerana mereka mahu mendapatkan undi daripada pengundi bukan Cina. Seperti yang saya katakan dalam video-video sebelum ini, pengundi-pengundi Cina akan memberikan sokongan yang solid kepada DAP. Jadi mereka tidak risaukan tentang pengundi Cina. Apa yang mereka risaukan adalah pengundi bukan Cina yang akan ataupun tidak mahu untuk memberikan undi mereka jika mereka melihat logo roket yang ternyata sinonim dengan DAP, dan juga itulah DAP. Roket itu adalah DAP, DAP itu adalah roket. Jadi mereka terpaksa menggunakan logo parti lain semata-mata untuk mengaburi pengundi bukan Cina untuk mengundi mereka semata-mata kerana mereka mahu menang, mereka mahu mendapatkan kuasa kembali. Itu pasti. Kerana sebelum-sebelum ini pun, pada PRU 14 yang lalu, DAP tidak mempedulikan pendapat ahli-ahlinya, isi hati ahli-ahlinya, luahan perasaan ahli-ahlinya, dan menggunakan logo PKR, membuangkan logo roket yang telah digunakan selama berpuluh-puluh tahun semata-mata untuk mengaburi pengundi bukan Cina untuk mengundi mereka. Kononnya mereka roket sudah tidak ada dan calon yang diundi itu bukanlah daripada DAP tapi daripada warisan ataupun menggunakan logo PKR sebelum ini. Itu sudah pasti. Okey. Sebab kedua mereka tidak menggunakan logo roket pada PRN Sabah pada kali ini ialah untuk menunjukkan bahawa Pakatan Harapan yang diteraju oleh Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengurusinya telah retak. Seperti yang saya katakan dalam video sebelum ini, Pakatan Harapan ini boleh diibaratkan sebagai retak menanti belah. Anwar Ibrahim hubungannya dengan DAP sudah tidak lagi sengam dulu, sekancing dulu. Dan DAP menunjukkan kepada rakyat Malaysia pada PRN kali ini mereka tidak mahu bersekongkol dengan Anwar Ibrahim, membiarkan Anwar Ibrahim ternyata ketinggalan untuk merebut kerusi dalam DUN Sabah ini, dan mereka berjalan sendiri semata-mata mereka ingin menunjukkan kepada semua bahawa mereka tidak lagi boleh ngam dengan Anwar Ibrahim, mereka sanggup meminggirkan Anwar Ibrahim dan mereka menggunakan logo parti warisan yang mana pengurusinya adalah calon PM yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini. Kita semua tahu DAP ni bukanlah rakan politik yang setia, bukanlah rakan politik yang baik, bukanlah rakan politik yang boleh dipercayai. Kerana jika mereka mampu untuk menggunakan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk memenuhi pilihan raya, mereka akan abaikan saja Anwar Ibrahim. Jadi pada masa ini saya tengok Anwar Ibrahim dalam keadaan kesorangan. Okay? Setelah mereka DAP menggunakan kuasanya untuk memaki hamun Dr. Mahathir sebahagian berdulu, kali ini pada PRN Sabah kali ini mereka menggunakan pula Datuk Seri Syafiee Apdal untuk menunjukkan mereka masih menyokong Tun. Itu sudah pasti. Dan pada kali ini saya harap rakyat Sabah akan membuat keputusan yang baik dengan memilih parti yang betul untuk memerintah negara ini. Tidak mahu, kita harus menerima bahawa Malaysia ini adalah sebuah negara yang centralized ataupun berpusat.
Ekonominya berpusat, pemerintahannya berpusat di Putrajaya, dan kebanyakan benda ataupun urusan selain daripada kuasa-kuasa kerajaan negeri, semuanya adalah berpusat. Jadi, saya berharap rakyat negeri Sabah akan membuat pilihan yang betul dengan mengundi parti yang betul supaya negara ini bukan saja mempunyai sebuah kerajaan yang stabil tetapi ditadbir oleh pihak yang betul yang mampu untuk membawa Malaysia ke taraf yang lebih baik. Itu pesanan saya kepada seluruh pengundi Sabah, dan saya harap mereka ini memilihlah sama ada calon BN ataupun calon Perikatan Nasional dan menolak warisan dan juga DAP yang hanya akan menghuru-harakan negara ini jika mereka memenangi PRN Sabah dan juga PR15 yang akan datang. Itu sudah pasti. Dan saya harap pesanan saya ini dapat disampaikan oleh semua pengundi-pengundi Sabah dan mereka menterjemahkan sokongan mereka terhadap kerajaan pusat dan mereka ini mampu untuk membawa Sabah ke tahap yang lebih baik. Okey. Perkara kedua yang ingin saya komen dalam video ini ialah tentang sikap tak habis-habis oleh Setiausaha Agong DAP iaitu Lim Guan Eng yang terus mendakwa bahawa segala-gala pertuduhan yang dibuat ke atasnya adalah sandiwara politik, penganiayaan politik dan sebagainya. Come on lah. Secara logiknya kita fikirkan bahawa setiap pertuduhan yang dibuat oleh mahkamah ke atas mana-mana individu, tak kisahlah pemimpin ke tak pemimpin ke, bekas menteri kewangan ke, bekas Ketua Menteri ke, pastinya ada asas yang cukup untuk mahkamah mendakwa seseorang itu. Jadi, tuduhan Lim Guan Eng dan juga sekutu-sekutu DAP bahawa kerajaan bermain politik, penganiayaan politik, sandiwara dan sebagainya hanyalah untuk mengaburi mata rakyat bahawa kononnya mereka ini tidak bersalah, mereka ini menjadi mangsa dan kononnya mereka ini bersih walaupun mendapat jawatan Ketua Menteri dan juga Menteri Kewangan sebelum ni. Saya nak bagi tahu seperti juga dalam video-video sebelum ini, Lim Guan Eng tidaklah sebersih yang disangkakan dan saya harap rakyat Malaysia terutama orang Melayu sedar perkara ini dan juga orang Cina akan menolak DAP pada PR15 yang akan datang. Okey. Jadi janganlah DAP atau mana-mana pemimpinnya terus mengatakan mereka ini bersih kerana sesungguhnya mereka tidak bersih dan segala pertuduhan yang dibawa ke mahkamah itu secara logiknya pasti ada asas yang kuat untuk mahkamah mendakwa Lim Guan Eng dan juga mana-mana pemimpin selepas ini. Itu. Dan dalam video kali ini juga saya ingin menghuraikan kebimbangan masyarakat Melayu, terutama pengundi-pengundi Melayu di negara ini tentang berapa banyak lagi parti-parti Melayu yang akan bertanding pada PR15 akan datang. Betul. Seperti yang saya katakan, undi masyarakat Cina ataupun undi kaum-kaum majoriti ini sudah solid kepada satu parti, iaitu Parti Bangsa DAP. Apa yang orang Melayu kena lakukan adalah tekad, istiqamah dan juga sebulat suara untuk memberikan satu sokongan yang cukup padu, yang keseluruhan, yang sepenuhnya kepada satu parti saja untuk mereka untuk mengambil alih ataupun mentadbir sebuah kerajaan yang majoritinya terdiri daripada kaum majoriti di negara ini iaitu orang Melayu. Saya harap parti-parti Melayu lain yang ingin bertanding pada PR15 agar memikirkan semasak-masaknya ini bukan satu lagi permainan. Kerana jika ada banyak parti-parti politik Melayu yang bertanding, ia akan menyebabkan undi Melayu itu pecah. Pecah sana, pecah sini dan akhirnya parti daripada kaum minoriti yang akan jadi penentu dan mereka inilah yang akan menjadi asas kepada pembinaan kerajaan di masa akan datang. Jadi saya harap semua parti-parti Melayu yang berhasrat untuk bertanding pada PR15, saya harap tak jadi macam PRN Sabah lah. Sampai lebih 400 calon bertanding. Berpuluh-puluh parti bertanding. Sedangkan kita tahu bahawa Malaysia ini seolah-olah ataupun menuju ke arah dua parti sistem ataupun sistem dua parti yang mana kalau kita tak pilih A, B akan menang. Kalau kita tak pilih B, A akan menang. Jadi saya harap tidak perlulah ada banyak parti-parti Melayu yang akan mengelirukan orang Melayu dan akhirnya akan menyebabkan parti-parti Melayu
tidak mampu untuk menjadi kingmaker pada PAD 15. Saya harap semua parti-parti Melayu agar bersatu dan istiqamah, dan kita come on lah, relax lah. Jangan berebut kuasa, janganlah menentukan siapa PM, siapa Ketua Menteri, siapa MB dan sebagainya. Kita hendaklah bersatu untuk memastikan Melayu terus dibela, dipertahankan dan diberi peluang untuk memerintah ataupun mentadbir negara ini. Sekian saja video saya daripada kali ini. Saya harap kita berjumpa lagi dalam video akan datang, insya-Allah. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.